Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aufa Hamizah binti Menajar. Saya Nur Hazira Amira binti Imran. Saya Siti Hajana Suha binti Muhammad Rizwan. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek BMM 1064 iaitu sintaksis bahasa Melayu. Tugasan ini akan membincangkan dua tajuk utama iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Sebelum itu, saya akan membincangkan mengenai konsep proses penerbitan ayat. Konsep ayat terbitan. Ayat terbitan asalnya ialah ayat dasar yang mengalami beberapa perubahan tertentu yang menyebabkan bentuk dasarnya berubah. Proses penerbitan ayat pula ialah proses gramatis yang melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang fungsinya mengubah struktur bagi unsur dalam suatu ayat. Proses ini boleh berlaku dalam 3 cara iaitu perluasan, pengguguran dan penyusunan semula. Proses perluasan ialah proses menambahkan sesuatu unsur baharu ke dalam ayat. Proses pengguguran pula ialah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat. Proses penyusunan semula pula melibatkan perubahan pada susunan bagi perkataan atau frasa yang terdapat dalam ayat. Kita beralih pula kepada konsep ayat majmuk. Secara definisi, ayat majmuk merujuk kepada ayat yang dibina daripada satu atau lebih ayat tunggal yang disusun secara tertentu sehingga membentuk ayat baharu. Ayat majmuk mempunyai 3 jenis iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk panjangan. Kita masuk bahagian ayat majmuk campuran. Menurut Abdul Hamid Muhammad pada tahun 2000, beliau menekan bahawa ayat majmuk campuran ini terhasil daripada campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk panjangan. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 1993, ayat majmuk campuran ini terhasil daripada campuran ayat tunggal dengan deretan ayat majmuk. Secara tuntasnya, ayat majmuk campuran ini ialah ayat yang lebih daripada satu ayat dan ia merupakan campuran daripada ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk panjangan. Ia juga dikenali sebagai ayat yang kompleks. Dan ayat majmuk campuran ini merupakan ayat yang terdiri daripada 3 klausa di mana 1 klausa bebas dan 2 klausa tidak bebas. Berikut merupakan cara ayat majmuk campuran terbentuk iaitu melalui campuran ayat keterangan dengan ayat relatif, ayat komplemen dengan ayat keterangan, ayat komplemen dengan ayat relatif, ayat gabungan dengan ayat relatif dan ayat gabungan dengan ayat komplemen. Lepas tu, contoh bagi setiap campuran. Pertama, ayat keterangan dengan ayat relatif iaitu para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang bernasib tidak baik. Penggunaan untuk menunjukkan terdapat ayat keterangan iaitu jenis tujuan dan penggunaan kata yang dalam ayat tadi tu menunjukkan penggunaan ayat relatif. Lepas tu ayat campuran yang kedua iaitu campuran ayat komplemen dengan ayat keterangan. Contoh ayat ialah bahawa Islam menjamin keadilan memanglah jelas agar kehidupan komuniti harmoni sejahtera. Okey, penggunaan kata bahawa di situ menunjukkan ia merupakan ayat komplemen dan penggunaan agar tersebut menunjukkan ayat jenis keterangan yang tergolong pada ayat keterangan jenis akibat. Lepas tu campuran ayat komplemen dengan ayat relatif. Contoh dia, pemuda itu menyatakan bahawa dia telah memenangi peraduan mengarang cerpen yang diadakan minggu lepas. Jadi penggunaan kata bahawa juga menunjukkan penggunaan ayat komplemen di situ dan penggunaan kata yang iaitu cerpen yang diadakan peraduan mengarang cerpen yang diadakan minggu lepas menunjukkan penggunaan ayat relatif. Lepas tu campuran ayat gabungan dengan ayat relatif iaitu Imran dan Anik makan ayam goreng di gerai yang berhampiran dengan stesen bas. Gabungan kan
penggunaan kata hubung kan. Jadi kata hubung dalam ayat tersebut ialah penggunaan kata hubung dan Imran dan Anik. Lepas tu ayat relatif, penggunaan yang di situ, gerai yang berhampiran dengan sesembas. Manakala campuran bagi ayat gabungan dengan ayat komplemen ialah contoh ayat dia, Fatih dan Laufa mengatakan bahawa Amin mencuri basikal mereka. Ayat gabungan di sini ialah Fatih dan Laufa, iaitu kata hubung dan. Lepas tu ayat komplemen di sini menunjukkan ialah mengatakan bahawa, penggunaan bahawa di situ menunjukkan ayat komplemen. Berkaitan dengan proses penerbitan ayat berdasarkan contoh ayat majmuk campuran. Proses penerbitan ayat yang hadir ialah proses pengguguran, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek. Terdapat pengulangan frasa nama pada ayat kedua, iaitu adiknya yang bertindak sebagai subjek, maka berlakunya pengguguran subjek yang serupa. Yang kedua ialah proses peluasan, iaitu peluasan dengan kata hubung. Proses peluasan dengan kata hubung berlaku kerana adanya perkataan walaupun. Menurut Asma Haji Omar, beliau mendefinisikan ayat majmuk sebagai klausa kompleks yang terbahagi kepada dua, iaitu klausa kompleks yang terbentuk daripada penggabungan dan pelapisan. Beliau kemudiannya membahagikannya sebagai klausa kompleks tak setara dan klausa kompleks setara. Manakala menurut Nik Safiah Karim pula, beliau menjelaskan bahawa ayat majmuk gabungan terbina daripada dua atau lebih klausa bebas yang menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkannya. Contohnya, ayah pergi ke pejabat dan emak pergi ke pasar. Definisi secara keseluruhan ialah ayat majmuk gabungan ialah percantuman dua ayat atau lebih dengan susunan tertentu sehingga terbentuknya satu ayat yang baru. Ayat-ayat ini dihubungkan dengan penggunaan kata hubung tertentu ataupun hanya dengan tanda baca koma. Ciri-ciri ayat majmuk gabungan. Yang pertama, terdiri daripada dua atau lebih ayat yang digabungkan dengan kata hubung. Ciri yang kedua pula ialah ayat yang digabungkan mempunyai taraf yang sama dan boleh berdiri dengan sendiri. Ciri ketiga, ayat ini juga boleh dihubungkan tanpa kata hubung, iaitu dengan menggunakan nada suara. Yang keempat, dalam bentuk penulisan tanpa kata hubung, ayat ini juga boleh disambung menggunakan tanda baca koma. Jadi untuk mengenal pasti ayat majmuk gabungan, kita bolehlah lihat keempat-empat ciri yang ada pada ayat tersebut dan mengetahui jenis ayat majmuk apakah ayat tersebut. Seterusnya ialah jenis-jenis ayat majmuk gabungan. Yang pertama, gabungan berurutan. Ayat majmuk jenis ini disusun secara berurutan satu demi satu. Klausa-klausa itu digabungkan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan, lagi, lalu, malahan, sambil, serta lain-lain. Okey, contoh ayat ialah kanak-kanak itu makan sambil berdiri. Seterusnya, jenis ayat majmuk gabungan berpasangan. Ayat majmuk jenis ini ialah menggabungkan dua ayat atau lebih yang menggunakan kata hubung berpasangan. Contoh kata hubung berpasangan ialah lebih baik, sama ada, ataupun, dan sebagainya. Yang ada pasang-pasangan. Sebab tu dia dinamakan kata hubung berpasangan dan jenis ayat majmuk gabungan berpasangan. Okey, contoh ayatnya ialah lebih baik hidup berputih mata daripada mati berputih tulang. Okey, seterusnya ialah jenis ayat majmuk gabungan bertentangan. Okey, ayat majmuk jenis ini mempunyai dua klausa yang dipertentangkan
oleh kata hubung. Contoh kata hubung yang digunakan ialah tetapi, sebaliknya, melainkan, padahal dan sebagainya. Okey, ayat majmuk ini memberi pertentangan fakta dalam ayat-ayat yang digabungkan itu. Contohnya ialah Kumar gemar belajar manakala abangnya tidak berminat sama sekali. Berkaitan dengan proses penerbitan ayat berdasarkan contoh ayat majmuk gabungan. Proses penerbitan ayat yang hadir ialah proses pengguguran, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek. Pengulangan frasa nama iaitu kanak-kanak pada ayat kedua. Maka berlakunya pengguguran subjek yang serupa. Perbezaan ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Perbezaan yang pertama ialah ayat majmuk campuran terdiri daripada beberapa jenis ayat, manakala ayat majmuk gabungan pula ialah percantuman dua ayat atau lebih yang disusun mengikut cara tertentu. Perbezaan yang kedua ialah ayat majmuk campuran terjadi apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 klausa, manakala ayat majmuk gabungan pula mestilah terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 klausa. Itu sahaja. Sekian. Dan terima kasih.